Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel terkini sahabat semua. Satu sidang media bersama dengan Adam Adli. Jadi terbaik Angkatan Muda Keadilan ini sahabat semua, kerana ia satu pengumuman yang pastinya ya menggembirakan terutamanya pemuda-pemuda. Kerana dikatakan akan ada satu program bersama dengan Menteri Besar Selangor dan juga Menteri Besar Negeri Sembilan. Jadi apakah perkara itu sahabat semua? Mari kita dengar pengumuman ini ya daripada Adam Adli sendiri. Hari ini dalam sebuah majlis iftar dan juga majlis dalam kita memeriah dan mengimarahkan bulan Ramadan. InsyaAllah malam ini juga kita akan ada beberapa slot bersama-sama dengan pimpinan daripada seluruh negara sebenarnya hadir, daripada utara sampai ke selatan, daripada timur sampai ke barat, bertandang di Negeri Sembilan. Saya ucap terima kasih pada Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Sembilan, Saudara Afif, yang menyelaraskan kita punya program pada hari ini. Soalan? Okey. Soalan boleh? Ya. Betul. So berapa orang daripada mana? 40 orang asnaf yang terpilih. Kita akan serahkan sedikit sumbangan sebenarnya dengan Aidilfitri dan juga Ramadan. Sumbangan daripada AMK ke atau daripada mana? Sumbangan daripada AMK dengan rakan-rakan lain. Sumbangan wang tunai ke atau barangan? Tunai dan barangan. Okey. Boleh. Menjelang kita bagi PRK itu ada perubahan. Okey. Dari segi persediaan AMK sendiri macam mana? Itu kita sudah activate, terutama sekali Angkatan Muda Keadilan Negeri Selangor. Kita sudah pun minta supaya bahagian pilihan raya untuk mula aktifkan jentera, pastikan keperluan dan persediaan mencukupi menjelang PRK Kuala Lumpur nanti. Program-program pun telah disusun. InsyaAllah kita akan banyakkan program yang mendekati terutama sekali golongan muda dekat Kuala Lumpur. Kita akan melibatkan banyak pihak. Tentu sekali kita akan pastikan bahawa menjelang pilihan raya Kuala Lumpur nanti kita kekalkan prestasi sebelum ini. Kita bantu calon yang bakal bertanding dengan sebaik. Ya. Itu kita serah kepada Pakatan Harapan untuk bincang sebaik-baiknya. Kita ambil kira semua faktor. Jadi kadang kita melihat sejak kebelakangan ini, Ketua Pemuda UMNO atau Syarikat Pemuda UMNO sendiri agak agresif dalam bersuara atau mengulas pelbagai isu, terutama isu melibatkan PR kan. Ada juga yang bertanya di mana suara AMK. Saya kira macam ini, dia bergantung kepada cara kita melihat keadaan semasa. Bagi AMK terutama sekali, ada tugas daripada sudut kita untuk mengekalkan terutama sekali suhu. Sebab selalunya dalam keadaan sebegini, baik dan bagus untuk kita. Kita pun kecam beberapa isu yang berlaku kebelakangan ini. Namun kita kena pastikan sebagai pemimpin terutama sekali, ada tanggungjawab kita, fardu kifayah kita sebenarnya untuk jaga keharmonian dan keselamatan masyarakat. Kita tidak mahu menjadi seperti keadaan yang tegang dan kita tambah minyak pada api yang sedang marak. Ini bukan lagi soal sama ada siapa yang nak paling bersuara atau paling lantang. Soalnya adalah siapa yang ambil tanggungjawab dalam menjaga keharmonian masyarakat. Itu tanggungjawab yang diambil oleh terutama sekali Angkatan Muda Keadilan. Sejak pada awal lagi beberapa isu segala ni kita serahkan kepada pihak kuasa. Kali ini ada undang-undang, kita tidak govern dunia undang-undang rimba. Ini kita ada rule of law, kita ada pihak berkuasa, kita ada tata cara, ada prosedur dan kita ada masyarakat yang perlu kita jaga. Itu pendirian yang diambil oleh AMK sejak pada awal lagi. Jadi adakah nak persepsi dengan pihak berkata bahawa AMK ni memilih jalan selamat bukan mengulas isu-isu yang agak sensitif? Ini bukan soal kita tak nak ulas isu yang sensitif. Kita boleh ulas, malah kadang-kadang kita lebih tajam. Tapi kita kena baca keadaan semasa. Contohnya, ambillah terus terang je. Contoh ambil dalam isu yang paling sekarang ni paling hangat bicara dalam soal kokain dan berkalimah Allah. Kita kejam
dan kita gesa pihak berkuasa untuk ambil tindakan sebaiknya dan sewajarnya, dan itu semua sudah dilakukan. Tapi satu tahap kita tak mahu gesaan kita dan kita ini jadi faktor atau pendorong kepada tindakan-tindakan di luar batas dan juga di luar kawalan. Kita gesa pihak berkuasa ambil tindakan, kita ucap terima kasih dan kita harap masyarakat boleh bertenang dan jaga harmonian kita. Itu pendirian yang diambil oleh kita. Jadi secara keseluruhan pendirian AMK sendiri terhadap isu PR ni macam mana? Bagi kami, yang pertama, semua orang kena jaga sensitiviti masing-masing. Ini bukan soal Islam atau bukan Islam, Melayu atau bukan Melayu. Baik Melayu, baik Islam, kita kena sentiasa jaga paling penting sekali keharmonian. Bila kita cakap isu 3R, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pastikan masyarakat ini tidak bertelagak. Kita jaga sensitiviti dari isu 3R ini supaya masyarakat tidak bertelagak, tidak bertengkar, tidak berpecah. Jadi kalau kita bersuara hanya dengan hasilnya, masyarakat makin bertelagak, suasana atau suhu makin panas, saya rasa itu tak membantu langsung. Dan yang paling penting dalam isu-isu ini, kita kena ukur siapa yang untung, siapa yang rugi. Dan dalam keadaan begini sebenarnya, secara tegas saya katakan bahawa kalau kita berterusan gaduh dan menggunakan isu ini berlebih-lebihan, berlarutan, seolah-olah tak ada tindakan dari pihak kerajaan, tak ada tindakan daripada pihak kuasa, saya anggap semua orang rugi di akhir. Kita tak mahu begitu. Itu daripada sudut pandangan kami. Dan terutama sekali kita ni pemimpin, apatah lagi sebagai kerajaan. Saya kira the avenue is there. Saluran ni kat situ. Di luar daripada tindakan oleh pihak berkuasa, ambil tanggungjawab lain. Tanggungjawabnya adalah menjaga keharmonian dan pandangan, sudut pandang masyarakat. Janganlah kita terlalu nak, bagi saya kita tak perlu untuk jadi terikut-ikut sampai kita seolah-olah hilang rasional ataupun kita punya pendirian. Daripada awal lagi keadilan ini berpaksikan kepada menghormati negara ini sebagai sebuah negara berperlembagaan, negara yang ada komposisi kaum yang majmuk, dan negara yang sentiasa berhadapan dengan masalah-masalah di dalam lingkungan isu-isu perkauman. Maka kita harus berada di landasan yang betul apabila kita meneliti isu-isu ini. Yang betul kita cakap betul, yang salah kita kena betulkan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia pertanyaan daripada para wartawan ya, turut bertanya berkaitan juga dengan isu hangat diperkatakan Stokin sahabat-sahabat semua. Dan saya sangat setuju sahabat semua pendirian daripada AMK dan Adam Adli sendiri bahawa perkara ini sudah pun menjadi perhatian dan juga tindakan sudah diambil, siasatan pendakwaan sudah diambil. Jadi sepatutnya isu ini harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa dan jangan menunggang, jangan menggunakan isu ini kerana jika berterusan kita khawatir ya keharmonian ya utamalah ya keharmonian itu akan terganggu gugat ya dengan perkara-perkara yang berlaku seperti mana yang berlaku di Perak sahabat semua. Sultan Perak juga mengecam tindakan cubaan untuk mengobom sebuah supermarket, bukan supermarket ya, sebuah market, kedai ya. Jadi kita harapkan perkara ini harus diredakan dan benarkan ya pihak berkuasa, mahkamah, pendakwaan sudah pun dilakukan yang menjalankan tugas mereka. Itu pandangan saya dan terima kasih sahabat semua kerana bersama dengan saya. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan ibarat berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian sahaja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.